Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali murid-murid 5 imtiaz dalam kelas sejarah bersama dengan saya Cikgu Soleha. Baiklah, untuk hari ini kita akan menyambung topik yang kita telah belajar minggu lepas. Sedikit rewind, apa yang kita dah belajar minggu lepas adalah tentang raja berdaulat, apakah maksud raja, apakah maksud kerajaan, dan juga apakah negeri-negeri yang mempunyai raja ataupun sultan. Okey, kita juga dah belajar tentang apa maksud wadat untuk sebelum ni. Baik, untuk hari ini kita akan masuk topik raja berdaulat. Dalam raja berdaulat ini kita akan menyentuh konsep daulat dan derhaka. Baiklah, seperti yang kita telah tahu, raja atau sultan ini merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan. Dan sebagai seorang rakyat, kita perlu mentaati dan menyanjungi raja dan sultan kita sebagai seorang ketua. Okey. Melalui wadat. Wadat ni apa? Kita dah tahu sebelum ni. Wadat ialah perjanjian yang berlaku antara Seri Tribuana. Seri Tribuana ni ialah seorang raja dengan Demang Lebar Daun, iaitu seorang rakyat biasa. Maka daripada perjanjian ini telah lahirlah konsep daulat dan derhaka. Baik, kita lihat satu-satu apa dia konsep daulat. Okey, daulat ini ialah lambang kekuasaan tertinggi raja ataupun sultan terhadap kerajaannya. Maksudnya lambang kekuasaan pemerintahan dia. Daulat ini. Jadi seorang raja atau sultan yang berdaulat ini mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Seorang yang berwibawa, mempunyai sifat peribadi yang unggul, dan juga mempunyai kebijaksanaan yang tinggi untuk memerintah. Okey, secara amnya daulat ini lebih kepada untuk seorang raja atau sultan, sebab dia melambangkan kekuasaan, kuasa tertinggi seorang raja ataupun sultan. Manakala derhaka pula merujuk kepada rakyat biasa. Derhaka ini berlaku apabila rakyat engkar terhadap titah mahu daripada raja atau sultan. Dan rakyat yang menderhaka itu akan dikenakan hukuman yang setimpal. Jadi derhaka ni bila kita engkar terhadap ketua kita, engkar terhadap macam dengan ibu bapa awak pun, kalau awak mereka dah dikira anak derhaka kan. Jadi konsep derhaka dekat situ maksudnya bila kita engkar terhadap perintah. Okey, kalau dekat sini menunjukkan derhaka seorang rakyat terhadap perintah maupun titah raja dan sultan. Jadi sesiapa yang menderhaka itu akan dikenakan hukuman yang setimpal. Baiklah, teruskan. Okey, kat sini dia ada cakap raja yang berdaulat bertanggungjawab untuk memastikan keamanan, kesejahteraan rakyat terpelihara sepanjang masa. Jadi kalau kita tengok dalam situasi negara kita sekarang, sultan kita sekarang ni mempunyai peranan yang besar sebab mereka memastikan rakyat di bawah pimpinan mereka hidup aman dan sejahtera. Kemudian rakyat juga mendapat hidup aman dan damai di bawah naungan baginda raja ataupun sultan. Tengok pada bahagian tahukah anda ini. Okey, perkataan yang kita dah belajar tadi berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah. Ini kata asal dia daripada bahasa Arab, daulah, yang bermaksud negeri atau kerajaan. Di sini juga ada dinyatakan rakyat yang menderhaka akan ditimpa tulah atau bencana. Okay, tulah ni apa? Tulah ni adalah bencana ataupun kemalangan yang menimpa seseorang bila menderhaka. Okey, sedikit tentang daulat dan derhaka, di mana daulat merujuk kepada kekuasaan pemerintahan raja, manakala derhaka itu menunjuk kepada keengkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja. Okey, seterusnya kita teruskan.
kepada topik seterusnya, iaitu perubahan pada raja masih ada sekarang. Institusi raja ni dah wujud daripada sejak zaman kerajaan Melayu awal, zaman kerajaan Melayu awal lah, Kedah Tua, Kesultanan Melayu Melaka. Masa tu dah ada dah kerajaan institusi raja ni. Dan sehingga kini, sehingga kita dah pada tahun ini kita dah merdeka, institusi raja itu masih wujud. Okey. Lihat sedikit pengenalan di sini. Malaysia adalah antara negara yang mengekalkan warisan institusi raja. Sejak zaman daripada kerajaan Melayu awal, institusi raja telah menjadi simbol kedaulatan dan kebanggaan kita. Sebab institusi raja ni sesuatu yang apa orang cakap, daripada dulu dah memang ada dan kita berjaya kekalkan sehingga sekarang. Jadi dia menjadi satu lambang kedaulatan dan kebanggaan kita. Okey, sebab ada je negara yang mula-mula ada institusi raja, tapi disebabkan tidak dipertahankan, institusi raja pun lepus, tak ada, dah tak wujud dah tak kekal. Okey, jadi pada topik ini kita akan lihat beberapa perubahan institusi raja ni bermula daripada zaman kerajaan Melayu awal sehinggalah kini. Okey, kita lihat untuk pelajaran kali ini kita akan fokuskan pada dua fasa ini saja, iaitu daripada kerajaan Melayu awal sehingga kepada zaman penjajahan British. Baiklah, kita lihat kepada institusi pada zaman kerajaan Melayu awal. Okey, kerajaan Melayu awal, kita ambil contoh yang paling dekat, iaitu semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, raja ataupun sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Maksudnya, raja ataupun sultan pada masa itu dialah ketua kerajaan. Dia ketua kerajaan. Contoh macam Kesultanan Melayu Melaka, pada masa itu sultan adalah ketua kerajaan. Contoh macam Kedah Tua pada masa itu, dia ada sultan sebagai ketua kerajaan negeri masing-masing. Okey. Raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa mutlak ni maksudnya kuasa sepenuhnya. Dia yang mempunyai kuasa sepenuhnya dalam memerintah. Okey. Kiranya segala dasarnya perancangan. Segala perkara yang berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan juga hubungan diplomatik pada masa itu ditentukan oleh raja dan sultan. Maksudnya segala hal berkaitan dengan pemerintahan ni diuruskan oleh raja. Dia yang tentukan segala perkara-perkara ni. Daripada segi pentadbiran, macam mana dia mentadbir, daripada segi perundangan. Contoh masa zaman Kesultanan Melayu Melaka, ada hukum kanun Melaka. Dalam hukum kanun Melaka tu ada macam-macam perundangan. Daripada perundangan tentang perdagangan dan sebagainya, hukuman terhadap orang yang menderhaka, orang yang mencuri, semua ada berkaitan dengan perundangan. Kemudian hubungan diplomatik ni maksudnya hubungan dengan negara-negara luar. Macam contoh macam sekarang kan kita ada Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara China, negara luar, negara jiran, contoh seperti Singapura, Indonesia dan sebagainya. Menjalinkan hubungan tu maksudnya dia adakan hubungan yang baik. Itu kita panggil hubungan diplomatik. Jadi pada masa dulu, kerajaan-kerajaan dulu juga, contohnya Kesultanan Melayu Melaka pun ada menjalinkan hubungan diplomatik. Contohnya dengan negeri China, Arab dan sebagainya. Jadi segala berkaitan dengan pemerintahan ini ditentukan oleh sultan. Sultan yang berkuasa mutlak. Dia berkuasa mutlak tentang negeri dia. Dan sultan waktu itu dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Dia ada pembantu juga, walaupun dia berkuasa sepenuhnya, tapi dia ada pembantu juga untuk menjalankan kerja-kerja. Contohnya semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka ada temenggung, ada bendahara, ada bendahari, penghulu bendahari, ada laksmana. Okey. Temenggung tu kalau kita nak bendahara tu kalau kita nak bandingkan dengan sekarang, macam
tugas Perdana Menteri. Macam tu. Jadi mereka inilah para pembesar yang membantu raja untuk mentadbir kerajaan. Mereka membantu, tapi yang membuat keputusan ialah sultan. Okey, ini kita boleh lihat pada gambar ini, diorama para pembesar sedang berbincang dengan sultan di Balai Rong Seri. Balai Rong Seri ni adalah tempat pembincangan mereka. Kat sini kita boleh tengok para pembesar, dan yang duduk di singgasana ialah sultan. Mereka mengadakan perbincangan bersama. Tapi akhir sekali yang akan tentukan dan yang akan buat keputusan ialah raja. Okey, kemudian pada masa itu rakyat taat setia kepada raja. Rakyat melaksanakan segala perintah raja. Rakyat mempertahankan raja. Kemudian apabila berlaku pengkhianatan, maksudnya rakyat mengkhianati negara, rakyat tidak mentaati, menunjukkan taat setia kepada raja, maka orang luar pun mengambil kesempatan dengan menjajah. Sebab tu negara kita pernah dijajah oleh banyak negara lain, contohnya Portugis, Belanda, dan banyak lagi Jepun, dan salah satunya adalah British. Okey. Jadi bila British telah menjajah Kesultanan Melayu Melaka pada masa itu, berlaku perubahan pada institusi raja. Okey, kita lihat pada masa ini raja atau sultan dikekalkan sebagai ketua negeri. Okey, mereka masih ketua negeri tetapi tidak mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Dia ketua negeri, tapi kuasa pemerintahan tak ada lagi pada sultan. Pada masa ini, sultan ataupun raja hanya sebagai ketua agama Islam dan ketua adat istiadat Melayu di negeri masing-masing. Maksudnya dia hanya berkuasa dalam hal-hal agama dan juga adat istiadat Melayu. Adat istiadat Melayu. Okey, siapa pula yang uruskan pemerintahan? Apabila dah dijajah, yang menguruskan pemerintahan, yang menguruskan pentadbiran ialah penasihat British. British telah menantik penasihat-penasihatnya di setiap negeri untuk menguruskan pentadbiran negeri. Nampak tak di sini? Bila penjajah British telah mula menjajah, raja dan sultan sudah tak ada kuasa. Berbanding sebelum dijajah, raja dan sultan mempunyai kuasa mutlak. Tetapi apabila telah dijajah, raja dan sultan tidak lagi mempunyai kuasa mutlak. Mereka hanya sebagai ketua agama Islam dan juga ketua adat istiadat. Maksudnya dia hanya boleh sentuh dua perkara ni je. Tentang agama Islam, apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam ataupun apa-apa yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu. Hal pengurusan, hal pentadbiran negeri, kehakiman, perundangan dan sebagainya diuruskan oleh penasihat British. Yang British telah lantik untuk letak di setiap negeri. Okey, awak boleh lihat di sini. Ini adalah sultan-sultan Melayu bersama dengan gubernur negeri-negeri selat. Gubernur negeri-negeri selat ni adalah orang-orang penasihat British. Kita boleh lihat depan ni ialah sultan Melayu. Dan ada orang-orang English di sini. Ini berlaku akibat rakyat menderhaka dan tidak memberikan taat setia. Bila rakyat tak berikan taat setia, rakyat tak bantu pertahankan institusi raja, maka orang luar pun mengambil kesempatan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung lagi 2 topik minggu hadapan. Saya harap murid-murid semua dapat sedikit input daripada perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.